Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera kepada anda semua. InsyaAllah pada video kali ini saya ingin kongsikan serba sedikit berkenaan tentang salah satu topik yang terdapat dalam buku Rahsia Magnet Rezeki karya Ustaz Nasrullah. Yang mana tuan-tuan dan puan sekalian, buku ini menceritakan tentang bagaimana untuk kita sebagai umat Islam menggunakan segala potensi yang ada untuk kita meraih kejayaan dalam kehidupan kita, ataupun untuk kita menyelesaikan masalah-masalah kita yang mungkin sekarang ini kita berada dalam keadaan yang sangat tertekan, tuan-tuan dan puan sekalian. Jadi insya-Allah saya ingin kongsikan antaranya, tuan-tuan dan puan sekalian, perkara menarik yang telah dikongsikan Ustaz Nasrullah dalam buku tersebut, iaitu pentingnya kita memahami bahawa Islam ini adalah agama yang mana kita boleh panggil sebagai ajaib. Kenapa, tuan-tuan dan puan sekalian? Beliau menyatakan bahawa kalau kita tengok dalam kisah Nabi Ibrahim, bagaimana api boleh disejukkan, bagaimana kisah Nabi Sulaiman boleh bercakap, boleh berkomunikasi dengan haiwan dan sebagainya. Dan juga, tuan-tuan dan puan sekalian, bagaimana kisah Nabi Daud alaihissalam boleh membengkokkan besi. Kisah Nabi Isa, kisah Nabi Muhammad SAW, iaitu boleh membulah bulan. Al-Quran sebagai salah satu mukjizat yang paling besar. Jadi, tuan-tuan dan puan sekalian, bukan itu saja, kisah para sahabat, kisah wali-wali, dan banyak kisah-kisah yang sebenarnya ajaib. Dan adakah kita ini sebagai orang Islam tidak layak untuk menerima keajaiban tersebut? Jom kita selongkar sedikit berkenaan tentang apa yang saya dapatkan daripada buku tersebut. Jadi, tuan-tuan dan puan sekalian, syarat yang perlu kita dapatkan, yang kita perlu lakukan untuk kita dapatkan keajaiban itu adalah, pertama, menurutnya adalah perlu dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini adalah to do action kita. Dan disebabkan kita tak tahu tentang keajaiban ini, menyebabkan kita orang Islam hanya bergantung kepada hukum sebab dan akibat. Sedangkan Islam lebih daripada hukum sebab dan akibat. Jadi, tuan-tuan dan puan sekalian, semua orang sebenarnya layak untuk mendapatkan keajaiban. Cuma keajaiban yang kita perlu faham ini bukanlah merujuk kepada mukjizat seperti para nabi, seperti wali-wali besar, seperti para sahabat dan sebagainya. Bukan merujuk kepada karamah, tetapi merujuk kepada ma'unah. Dia gunakan istilah ma'unah, iaitu pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Pernah tak kita dengar kisah-kisah seperti rumah terbakar, yang mana mangsa terselamat daripada rumah tersebut, sedangkan sepatutnya secara logik akalnya sukar untuk kita untuk diselamatkan. Dan juga pernah tak kita dengar bagaimana bayi boleh terselamat dalam himpunan dalam runtuhan bangunan yang runtuh. Jadi, tuan-tuan dan sekalian, inilah yang dikatakan sebagai maunah, merujuk kepada buku tersebut. Jadi, tuan-tuan dan puan sekalian, kita kena faham bahawasanya Islam dia lebih daripada sekadar ajaran barat, konsep barat. Seperti mana barat selalu mengamalkan, iaitu konsep metodologi penelitian, iaitu konsep hipotesis, penyelidikan dan sebagainya. Islam bukan menolak itu semua. Islam lebih daripada itu. Tidak menolak itu, tapi cuma bukan sekadar metodologi penelitian, bukan sekadar hipotesis, bukan sekadar penyelidikan, tapi Islam lebih daripada itu. Pernah tak kita dengar, tentu anda semua pernah dengar ajaibnya, iaitu bagaimana kisah istana Ratu Balqis boleh dipindahkan. Jadi, tuan-tuan, dalam Islam sebenarnya kita tidak menolak hukum sebab dan akibat, tapi dalam Islam kita malah lebih daripada itu. Banyak perkara ajaib yang kita boleh dapatkan dengan cara pertamanya adalah dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu jangan kita lupakan, Jadi, kerana apa, tuan-tuan, itu semua boleh berlaku? Bagaimana istana Balqis boleh dialihkan, bagaimana kisah Ibunda Maryam boleh dapat sumber walaupun di tempat yang sukar untuk kita fikir logik, boleh dapatkan sumber tersebut. Kerana apa, tuan-tuan dan puan? Kerana kun fayakun. Jika Allah kata jadi, maka jadilah. Jadi inilah Islam ada, yang mana ramai yang di kalangan kita sudah lupakan, terlupa ataupun tak tahu, kerana kita hanya bergantung kepada hukum sebab dan akibat. Kita hanya akan dapat B bila mana kita lakukan A. Ini tidak salah, ini memang rutin kita perlu lakukan. Cuma dalam Islam kita ada keajaiban, kita ada ma'unah. Ini yang Ustaz Nasrullah tekankan. Kita ada ma'unah, kita ada pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang kita boleh dapatkan. Jadi, tuan-tuan dan sekalian, beliau gariskan lagi bahawa untuk kita mengejar keajaiban,
ada pola-polanya. Ada pola-polanya, iaitu beliau nyatakan kita perlu masuk ke gua keajaiban untuk dapatkan keajaiban tersebut. Beliau petik lagi kisah-kisah Nabi, yang mana setiap Nabi ini dia ada gua keajaibannya. Istilah gua itu, perkataan gua itu hanya istilah semata-mata, bukan gua merujuk kepada memang gua, tapi istilah gua itu beliau rujuk kepada beliau khususkan kenapa Allah letak surah yang bertajuk gua. Beliau mengambil pengajaran daripada surah itu, surah Kahfi. Dan malah kan kita kan biasa pada hari Jumaat memang kita setiap minggu digalakkan untuk membaca surah Kahfi. Jadi beliau menekankan sebenarnya ada mesej daripada kenapa surah itu, surah gua itu, surah Kahfi itu perlu dibaca setiap, maknanya dia perlu diteruskan berulang-ulang setiap minggu. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, beliau nyatakan bahawa untuk kita dapatkan keajaiban itu, dia ada pola-pola dia, dan syaratnya adalah dengan kita masuk ke gua keajaiban. Untuk kita dapatkan keajaiban, kita perlu masuk melalui gua keajaiban. Dan tuan-tuan dan puan sekalian, syarat untuk kita masuk gua keajaiban pula iaitu beriman sepenuhnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu beliau nyatakan. Kemudian bila kita beriman, kemudian insya-Allah kita mengharapkan petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Petunjuk beliau masukkan itu huda. Dengan kita dapat huda, dengan kita dapat petunjuk itulah kita dapat menyelesaikan segala masalah-masalah kita. Mula-mula kita perlu beriman kepada sepenuhnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian barulah kita boleh masuk ke gua keajaiban. Dan dengan kita masuk ke gua keajaiban, maka dengan itu insya-Allah kita mengharapkan petunjuk daripada Allah SWT. Tuan-tuan dan puan sekalian, saya tertarik sebenarnya dengan petunjuk ini ataupun ilham ini. Ilham ini kalau kita tengok sebenarnya ilham ini bagi saya, bila saya merujuk kepada beberapa buku dan sebagainya, sebenarnya kita bertindak ini atas ilham, sama ada ilham diri kita, boleh jadi sebagai nafsu, ataupun ilham syaitan, iaitu ilham yang jahat, ataupun ilham yang baik, mana petunjuk daripada Allah SWT. Jadi ini yang sebenarnya memandu kehidupan kita. Kita nak do apa? Kita nak buat apa? Kita nak buat apa? Dalam pilihan A atau B, apa yang sebenarnya kita nak buat? A mungkin jahat, B mungkin baik. Ketika itu ilham yang datang apa? Jadi itu sebab pertamanya adalah perlunya kita menguatkan keimanan kita. Perlu beriman sepenuhnya pada Allah SWT. Bila kita beriman sepenuhnya pada Allah SWT, kita masuk ke gua keajaiban, maka dengan itu kita mendapat ilham yang baik, petunjuk yang baik, petunjuk daripada Allah SWT untuk kita tempuh masalah kita. Dan dengan kita pegang kepada petunjuk Allah SWT, baru kita dapat selesaikan masalah kita. Masalah contohnya beliau nyatakan masalah apa saja, masalah hutang dan sebagainya. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, bila kita masuk ke gua keajaiban, tentunya ini adalah telah mengatasi hukum sebab dan akibat. Kerana Allah akan, bila Allah kata jadi, maka jadilah, kun fayakun. Maka itu sudah membatasi, melampaui, melebihi iaitu hukum-hukum sebab dan akibat. Kerana Allah SWT kata jadi, maka jadilah. Jadi tuan-tuan dan puan kongsikan 7 prinsip gua, iaitu kurikulum bagi umat Islam. Iaitu pertama, apa prinsip gua tersebut? Pertama, iaitu sepi dan terasing dari kehidupan, yakni dunia. Ini prinsip guanya. Kedua, lepas daripada hiruk pikuk dunia. Maksudnya lepaskan itu, maksudnya kita melupai segala masalah-masalah kita. Ketika mana kita ke arah gua tersebut, ke arah gua keajaiban tersebut. Pertama tadi, sepi dan terasing dari kehidupan dunia. Kedua, lepas daripada hiruk pikuk dunia. Ketiga, puasa berita. Maksudnya, tuan-tuan dan puan sekalian, kadang-kadang kita ni banyak nak dengar berita-berita, kita nak dengar cerita orang tentang kita dan sebagainya. Kalau boleh kita lupakan sebentar segala berita-berita luar daripada diri kita. Namanya bercerita tentang apa saja. Jadi itu yang dimaksudkan tentang puasa berita. Maknanya kita tak dengar berita apa sekalipun, melainkan kita fokus kepada yang keempat, fokus kepada gua keajaiban kita. Dan maksud fokus ini pun beliau menyatakan bahawa kita bukan mengharapkan keajaiban, tapi kita sebenarnya fokus kita adalah mengharapkan pasrah dan total kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kemudian bila mana prinsip 5 prinsip ini, yang kelima adalah
jiwa yang tenang. Prinsip gua ini adalah jiwa yang tenang. Bila kita berada dalam keadaan tenang, baru kita boleh, insya-Allah Allah akan bagi keajaiban kepada kita, maunah kepada kita, pertolongan daripada Allah itu sampai. Jadi tuan-tuan dan sekalian, yang saya suka daripada perkongsian Ustaz Nasrullah ini adalah kita umat Islam, kita ada kepercayaan yang tinggi kepada Allah SWT. Maka kenapa kita selalu terikatkan diri kita kepada konsep yang mana seperti mana dibawa oleh barat, bersusah, krisis dan sebagainya. Kita tidak lupakan itu, tapi kita ada pengharapan kita, pasrah kita kepada Allah SWT. Itu kita jangan lupakan. Kemudian tuan-tuan sekalian, beliau maklumkan lagi bahawa itu tadi prinsip gua. Okey, saya telah menyatukan 5 prinsip gua. Kemudian tuan-tuan dan puan sekalian, jenis-jenis gua. Yang pertama, majlis ilmu. Sebab tu kalau kita nak nak masuk gua ni, okey, kita nak masuk gua yang macam mana? Pertama iaitu jenis-jenis gua ni adalah pertama, majlis ilmu. Yang kedua, solat tahajud. Yang ketiga, iktikaf. Keempat, tadarus. Yang kelima, umrah, haji. Yang keenam, waktu mustajab doa. Jadi keenam-enam ini adalah jenis-jenis gua yang mana kita jangan lupakan, jangan kita abaikan. InsyaAllah ini adalah untuk mengingatkan diri saya juga, bagaimana kita umat Islam, dan jika anda yang dengar bukan Islam pun, sama-sama kita mencari jalan yang betul dalam menuju kehidupan kita, kehidupan yang abadi. Mari kita sama-sama berdiskusi, insya-Allah. Mari kita sama-sama menggunakan masa yang ada, yang masih kita tersisa di muka bumi ini, untuk kita menguatkan hubungan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan itu, dengan kita menguatkan hubungan kita kepada Allah, insya-Allah Allah akan menurunkan pertolongan yang tak tersangka-sangka. Beliau ada rujuk banyak kisah, banyak dalil ayat Quran dan sebagainya. Antaranya anda boleh rujuk surah An-Nas ayat 1. Itu menekankan tentang ketika beliau sebut tentang Islam ini, okey, dia lebih lagi daripada konsep barat, iaitu yang hanya fokus kepada sebab dan akibat. Lagi beliau petik lagi surah Al-Kahfi ayat 16, yang mana Islam ini, okey, dia berada pada luar batas. Maunah ini dia berada pada luar batas. Jadi tuan-tuan sekalian, antara sebab-sebab masuk gua itu ada 2 saja. Dia kata sama ada terpaksa, sebab ada masalah, terpaksa masuk gua keajaiban, sebab ada masalah. Kedua adalah kerana sengaja, kerana nak elak daripada masalah berlaku. Jadi kita nak pilih mana? Kalau kita tak ada masalah, takkan kita nak biarkan saja. Tentunya kita perlu juga masuk dalam gua keajaiban. Bila mana kita masuk dalam gua keajaiban, dengan itu kita dapat petunjuk daripada Allah SWT. Bila mana kita selalu mendapat petunjuk daripada Allah SWT, ilham daripada Allah SWT, petunjuk daripada Allah ini, maka insya-Allah ia akan memandu kehidupan kita ke arah kejayaan. Dan jika kita ada masalah, ia akan memandu kita untuk menyelesaikan masalah kita bila kita memegang kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, itulah mungkin sedikit perkongsian yang saya dapatkan daripada konsep magnet rezeki ini, Ustaz Nasrullah ini. Saya harap agar perkongsian ini adalah untuk peringatan kepada diri saya sebenarnya. Dengan peringatan ini, insya-Allah sedikit dapat membantu anda semua, dapat memberi inspirasi kepada anda semua, dan dapat memberikan anda kebaikan kepada kita semua, untuk kita bentuk satu kerjasama, untuk kita bentuk satu ekonomi, untuk kita bentuk satu kehidupan yang lebih baik insya-Allah. Dan tuan-tuan dan sekalian, kita bukan sekadar nak kejar kehidupan di dunia ini semata-mata, tetapi kita nak kejar kehidupan di akhirat nanti, insya-Allah. Jadi sama-sama kita doakan, sama kita sila kongsikan video ini jika anda rasa bermanfaat, insya-Allah. Kita jumpa lagi di video akan datang. Sila subscribe channel ini jika anda rasa bermanfaat, dan jika sila share jika anda rasa video ini, dan jika ada sebarang yang tak kena dan sebagainya, boleh nyatakan di ruang komen apa yang anda dapat, apa yang anda pelajari daripada video ini. InsyaAllah sama-sama kita galakkan diri kita untuk bercakap benda yang baik, insyaAllah. Sekian saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.